Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi keputusan PRK Pelangai sudah masuk dan lengkap, dan saya akan membuat analisa penuh yang mudah, ya. Analisa penuh yang mudah mengapa keputusan PRK Pelangai sebenarnya adalah satu kekalahan dalam kemenangan buat Barisan Nasional. Maknanya UMNO ni dalam menang, dia sebenarnya kalah. Saya akan jelaskan. Pelangai ini kubu kuat, kubu tradisi Barisan Nasional. Dia berada di dalam negeri Pahang yang dikira kubu kuat Najib. Okey. Dan Pelangai ini dia memang kerusi tradisi BN, dia tidak pernah beralih ke, sudah lama dia duduk dalam Barisan Nasional. So pada PRU 15 November lepas, maknanya 11 bulan lepas lah, Barisan Nasional dapat 7,308 undi. Okey. Jadi jumlah pengundi dia, kalau kita tengok pada PRU 15, jumlah pengundi berdaftar ialah 16,371. Pengundi berdaftar kali ini 16,383. Jadi bertambah sebanyak 12 orang sahaja. Jadi kita tak payah hirau perbezaan pengundi berdaftar, ianya sama. Okey. Dan peratus keluar mengundi, kalau PRU 15 78%. Peratus keluar mengundi kali ini, angka terakhir tak ada di tangan saya, tetapi kalau kita lihat pada pukul 3 petang 65% keluar mengundi, pada pukul 4 petang 69% keluar mengundi. Jadi dijangkalah sehingga pukul 6 petang mungkin 70 lebih peratus, 72, 73%, saya tak tahulah angka sebenar, belum dimaklumkan, ya. So kalau peratus keluar mengundi ni agak tinggi, cuma kurang sedikit berbanding dengan PRU 15, mungkin kurang 6-7%, ya. Okey. Jadi bila kita lihat kurang 6-7% ni, kita anggaplah, ya, lebih kurang 1,000 orang tidak keluar mengundi berbanding PRU 15. Lebih kurang daripada 16,393 pengundi itu, mungkin dekat-dekat 1,000 orang, lebih 1,000 orang ke kurang sedikit dari 1,000 orang, agak-agak kat situlah, 1,000 orang tidak keluar mengundi berbanding PRU 15. Okey. So anda perlu ingat benda tu. So pada PRU 15, Barisan Nasional atau UMNO menang 7,308 undi. Pada kali ini UMNO menang 7,324 undi. UMNO meningkat undi sebanyak 16 undi, ya. UMNO meningkat sebanyak 16 undi. So dari situ saya nak berhenti sekejap. Ini bermakna UMNO ni, disebabkan kubu kuat dia, penyokong tegar dia memang kekal lah daripada PRU 15 sampai 11 bulan kemudian dia kekal. Sebab itu kubu kuat Barisan, itu kubu kuat Najib, dia kekal lah, dia kekal, penyokong dia kekal, tidak berubah, ya, sama sahaja. So pada PRU 15, walaupun Perikatan Nasional ada gelombang besar menyokong Perikatan Nasional, tapi di kubu kuat Pelangai kekal. Okey. Tetapi yang menarik, ya, Pakatan Harapan pada PRU 15 menang 2,031 kerusi. Saya ulang, ya. Pada PRU 15, Pakatan Harapan menang 2,031 undi. So pada PRU 15, Pakatan Harapan menang 2,031 undi di Pelangai. Now, Pakatan Harapan dengan UMNO sudah berkahwin. So pada kali ini Pakatan Harapan bertungkus lumus berkempen untuk UMNO. Jadi sepatutnya jumlah undi UMNO meningkat, 2,031 itu beralih ke UMNO. Jadi kalau betul-betul, ya, kerjasama itu berjaya, UMNO ni sepatutnya bukan dapat 7,324, tetapi sebenarnya dia dapat 9,000 lebih undi, kerana undi Pakatan Harapan beralih ke UMNO. Tetapi ini tidak terjadi. Undi UMNO tetap sama. Cuma beza antara PRU 15 dengan PRK kali ini hanya 16 undi. Jadi undi UMNO sama. So di manakah perginya undi Pakatan Harapan? Okey. Pada PRU 15,
Perikatan Nasional dapat 3,260 undi. Pada PRK kali ini, Perikatan Nasional dapat 4,375 undi. Maknanya Perikatan Nasional menunjukkan peningkatan sebanyak 1,115 undi. So Perikatan Nasional dapat peningkatan 1,115 undi. Dari mana datangnya 1,115 undi? Bukannya daripada UMNO. Kerana kita lihat itu kubu kuat dan undi UMNO pada PRU15 dengan sekarang sama. So maknanya UMNO tidak berubah. Jadi bukan datang dari UMNO. Tetapi undi itu semestinya datang daripada Pakatan Harapan. So Pakatan Harapan ada pengundi Cina, ada pengundi Melayu. Jadi saya kira undi Melayu, penyokong Melayu Pakatan Harapan tidak membantu langsung UMNO. PH tidak membantu langsung UMNO. Undi Melayu telah pergi ke Perikatan Nasional. So maknanya memang ada peralihan undi Melayu ke Perikatan Nasional. Gelombang Penyatuan Melayu Islam, gelombang Perikatan Nasional jelas terbukti di Pelangai. Cuma disebabkan kubu kuat UMNO, disebabkan kubu kuat Najib, di situ penyokong tegar dia kekal dengan barisan. Tetapi Melayu selebihnya yang dulu sokong Pakatan Harapan, dia beralih ke Perikatan Nasional. Manakala kalau 1,115 penyokong Melayu katakanlah telah menyokong beralih dari Pakatan Harapan ke Perikatan Nasional, mana pergi selebihnya? 1,000 lagi tu. Sebabkan PH pada PRU15 dia menang 2,031 undi. Jadi kalau 1,115 undi itu beralih ke Perikatan Nasional, dianggarkan ini adalah pengundi Melayu, jadi hampir 1,000 lagi itu pergi mana? Kan saya dah kata peratus pengundi yang keluar mengundi menurun, dan dianggarkan agak-agak lebih kurang 1,000 tidak keluar mengundi berbanding PRU15. Maknanya 1,000 ni dia duduk rumah. Ada 1,000 atau hampir 1,000 penyokong PH. Kalau dulu dia menyokong PH pada PRU15, kali ini dia duduk rumah. Balance 1,000 lagi yang dulu sokong PH ni, dia sokong Perikatan Nasional. So Perikatan Nasional menunjukkan peningkatan 1,115 dan UMNO kekal. Kekal. Lebih kurang kat situ je kekal. Cuma beza 16 undi. So kesimpulannya, PRK Pelangai ini telah menunjukkan nombor 1, peralihan undi Melayu Islam ke hala Perikatan Nasional. Cuma di Pelangai, disebabkan ianya kubu kuat Barisan Nasional, ianya kubu kuat UMNO, undi UMNO di situ kekal. Sebab Pelangai ni duduk di dalam Parlimen Bentong. Bentong, Pelangai ni semua kubu kuat, kubu tradisi, tidak pernah keluar daripada genggaman Barisan Nasional. Dan itu semua orang-orang kuat. Najib, Bentong ni bekas Menteri Besar Pahang dan sebagainya. So kekal dengan Barisan Nasional. Cuma Pakatan Harapan tidak membantu walau sedikit pun Barisan Nasional. Penyokong Pakatan Harapan tidak menyokong Barisan Nasional. Ada yang duduk rumah, ada kalau keluar mengundi, dia undi Perikatan Nasional. Maknanya yang keluar mengundi dan undi Perikatan Nasional ni dijangka orang Melayu dan dijangka ramai Cina telah duduk rumah, tidak ingin sokong Barisan Nasional. So itu yang saya dapat daripada keputusan ini. Dan ini sejajar dengan pemerosotan majoriti. Kalau dulu majoriti Barisan Nasional adalah 4,048, kini majoriti Barisan Nasional adalah 2,948, lebih kurang hampir 1,000 lah majoriti dia susut. Jadi memang tepatlah, ia sejajar dengan analisa saya. Majoriti dia susut 1,000 sebab hampir 1,000 duduk rumah, dan balance 1,000 tu dulu sokong PH, sekarang sokong Perikatan. So ini adalah berita buruk buat Barisan Nasional dan PH, kerana kerjasama PH Barisan Nasional tidak menguntungkan BN walaupun sedikit. Dan jangan terkejut BN menang, sebab pada PRU15 walaupun BN dia kalah teruk, tapi di kerusi-kerusi tradisi dia kekal 26 kerusi. Jadi di kerusi-kerusi tradisi dia memang kekal, sama macam di PRN 6 negeri. Di PRN 6 negeri, BN campur PH, jumlah kerusi dia
Kalau dulu 60%, tetapi selepas PRN 6 negeri, BN campur PH, dia susut dan Perikatan Nasional kini pegang 60% kerusi. Tetapi bagaimanapun, kalau kita pergi ke Negeri Sembilan, di kerusi-kerusi tradisi kubu kuat barisan, dia kekal. So ini bukannya soal tak ada gelombang. Gelombang jelas. Gelombang jelas menunjukkan Melayu yang bukan penyokong UMNO, dia tidak ingin sokong UMNO, dia pergi sokong Perikatan. Ya, cuma ini menunjukkan kerjasama Pakatan dan Barisan gagal. So ini adalah berita buruk buat PH dengan BN. Sekarang Barisan Nasional UMNO ni kena tanya, ya, semua keputusan daripada PRN 6 negeri kepada pelanggan membuktikan kerjasama ni tidak menguntungkan. Barisan tidak mendapat sebarang manfaat daripada PH. Kalau kubu kuat, kalau terlalu kuat kubu kuat tertentu sahaja, dia boleh kekal. Tetapi banyak kubu kuat lain dia hilang disebabkan Melayu meluat, dia kerjasama dengan DAP. Jadi adakah kerjasama ini perlu diteruskan? Itulah yang perlu difikirkan oleh UMNO sekarang, ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.